So tanpa melengahkan masa lagi, kita tengok terlebih dahulu soalan yang telah cikgu bagi kepada kamu tu. Okey, cikgu dah bagi kepada kamu hari tu. Kita dah buat soalan nombor 16. Okey, cikgu dah bagi kepada kamu dan kita dah buat soalan nombor 16. Dan hari ini kita akan tengok nombor 17. Kenapa cikgu mulakan dengan nombor 16 dan juga 17? Memandangkan 16 dan juga 17 ini adalah soalan yang bernilai 15 markah. Okay, so soalan ini bernilai 15 markah, berada di dalam kertas 2 bahagian C, yang mana sebelum ini silibus KBSM dia tidak pernah wujud soalan sebegini banyak markah, iaitu 15. Rajah 17A, so ini adalah rajah 17A, menunjukkan sebuah roda Ferris diberi jarak antara titik J, so titik J kamu dekat sini, dan titik K. So J dengan K ini adalah diameter bulatan. Okay? J dan K ini adalah diameter bulatan kerana dia daripada lengkung paling luar, dia lalu pusat bulatan, so dia pergi kepada lengkung lagi satu. Okay? Dengan garisan dia adalah 180 darjah. So ini adalah diameter bulatan, iaitu 18 meter. Okey, so soalan kamu, bilangan pusingan lengkap minimum yang diperlukan untuk meliputi jarak pergerakan membulat sejauh 700 meter. Seharusnya jawapan dia adalah 13 pusingan. Seharusnya 13 pusingan. Cikgu tulis terlebih dahulu. Okey, so yang bawah ini, luas dalam meter kuasa 2 kawasan membulat yang dilalui oleh penumpang yang bermula di kedudukan J. Okay, dia nak suruh kamu cari luas yang bermula daripada penumpang di kedudukan J sehingga ke kedudukan K. Bermaksud dekat sini dia suruh kamu nyatakan luas bagi separuh bulatan lah. Okay, sebab kalau kamu tengok daripada J nak kepada K ini hanya meliputi separuh bulatan di sebelah atas sahaja. Mungkin belah atas ataupun mungkin belah bawah. Tak kisahlah, tapi yang pasti dia adalah separuh bulatan. Sebab dia kata daripada J ke K sahaja, so kamu akan guna rumus formula ataupun rumus untuk luas. So kamu akan dapat jawapan 127.29. Okey, so bagi yang dah buat, tahniah. So kita tengoklah macam mana boleh dapat jawapan dekat sini. Okey, ada yang betul ke? Okey, so diameter dia adalah 18. Okay, so seharusnya soalan kamu tak susah Okay, soalan kamu cikgu dah kata yang pertama adalah berkenaan dengan perimeter. So macam mana cikgu tahu perimeter? Okay, sebab dia kata dekat sini pusingan lengkap. Pusingan lengkap minimum, so bermaksud roda ini dia akan berpusing. So pusingan lengkap minimum yang diperlukan untuk meliputi jarak pergerakan membulat. Okay, so benda ni kalau dia dipusing, ataupun daripada J kepada K ni, so kamu boleh nampak dia punya lengkung luar. Okay, so itu adalah separuh daripada pusingan. Kemudian daripada K ke J bawah ini, so dia lagi separuh pusingan lah. Okay, bermaksud daripada J ke K kemudian dia patah balik kepada J, so itu adalah satu pusingan lengkap. So kali ini dia kata dia nak berapakah pusingan lengkap yang boleh dapat sekiranya benda ni dia bergerak sejauh 700 meter. So secara tak langsung pusingan lengkap dia bermaksud lilitan ataupun perimeter di luar. So kalau ikutkan cikgu tulis sebagai perimeter lah. Susah pula dia jadi pen mata besar ni. Okay, so seharusnya perimeter lah. Okay, ataupun mungkin kamu kenal sebagai panjang lengkung ataupun panjang lengkuk. Okey, kamu cubalah cari rumus yang mana sesuai. Okey, so perimeter atau panjang lengkuk ataupun cikgu suka kenal sebagai ukur lilit sahaja. Okey, ukur lilit luar. Okey, so ukur lilit luar. So bermaksud kita nak mencari ukur lilit di luar. So rumus, okey, rumus untuk mencari perimeter adalah rumus 2 pi J.
Okey, so rumus dia adalah 2, masih lagi bermata besar. Okey, so rumus untuk perimeter seharusnya 2 pi j So 2 pi dan juga j. So j kamu ialah jejari. Okay, so 2 dan juga pi. Pi kamu telah pun diberi iaitu 22/7. So j ini adalah jejari. Okay, so apa yang kamu nak kena buat? Dia kata dia nak cari 700 meter. Sama dengan 2 darab dengan pi iaitu 22. Okay, selamat datang kepada Jacqueline. Okay, so kita terus kepada soalan nombor 17A Jacqueline. So 700 adalah pusingan ataupun jarak yang dia nak. So 2 pi j adalah rumus daripada bulatan ni lah. Okay, untuk perimeter rumus dia adalah 2 pi j. So 2, so pi 22/7. So j iaitu jejari. So kalau kamu dah ada diameter 18, okay, kamu ada diameter 18, seharusnya jejari dia akan jadi 9. Separuh daripada diameter. Itulah jejari. Jejari daripada titik tengah sehingga ke lilitan. Okay, so kalau diameter ni daripada lilitan lalu titik tengah sehingga ke lilitan. So kalau jejari daripada titik tengah sehingga ke lilitan. So 19, seharusnya 18 bahagi 2 jadi 9. Okay, so seharusnya 9 lah. Alright. Nah, so apa lagi yang mungkin kamu perlu? Okay. So kalau ikutkan, mungkin 700 ni benar. Okay. Ataupun mungkin kamu tak nak masukkan lagi pun boleh. Sebab kita nak mencari perimeter dahulu. Okay. So jangan menambahkan kekusutan. So kita nak kira perimeter terlebih dahulu. So kamu kira lah. Berapakah yang akan kamu dapat daripada 2? Allah. So kita buat kurungan. So 2, 22/7. Kemudian 9. Okey. Sini yang kamu dapat. Cikgu tidak menggalakkan kamu menggunakan nilai perpuluhan sebab dia belum lagi jawapan akhir. So kita ambillah pecahan. Pecahan tidak wajar iaitu 396/7. Okey. 396/7. Okey. So ini adalah lilitan ataupun perimeter untuk satu bulatan. Okey. So dia macam tu. Mungkin dengan nilai 700 tadi dia jadi pening sikit. So apa yang kamu cuba aplikasikan dekat sini adalah rumus perimeter. Apabila dia sebut tentang pusingan lengkap. So perimeter 2 pi j. So jejari kamu ialah 9. 2 dan pi ini adalah rumus semata-mata. So ini adalah satu pusingan lengkap lah. Okay, satu pusingan lengkap. So dia kata dia nak berapa pusingan lengkap apabila dia telah bergerak sejauh 700 meter. So barulah kamu boleh buat proses bahagi. Ialah telah diberi kepada kamu 700. So bahagi dengan 396/7. So kamu akan dapat jawapan. Okay, bahagilah. Tekanlah kalkulator kamu. So ambillah 700, jawapan yang telah pun diberi, bahagi dengan kurungan 396/7. Okey, so kamu dapat 1237.99. Okey, kita jadikan pecahan tidak wajar iaitu 1225 tadi. Okey, tengok balik. 1225. Jangan tersalah tulis nilai. Okey, per 99 ataupun kita boleh guna nombor perpuluhan. Okey, iaitu 12.37. 12.37. Okey, so inilah yang cikgu cakap. Kalau ikutkan, ini adalah jawapan akhir. So apabila jawapan akhir, seharusnya bolehlah kamu guna perpuluhan. So dekat sini kamu ada 700 meter ni, memandangkan satu bulatan, banyak ini dia punya panjang iaitu dalam meter. So 700 meter ni berapa kali pusingan yang dia boleh dapat. So bahagilah dengan 396/7.
So kamu dapat 12.37. Kalau ikutkan nilai minimum dia, kita bundar lah. Okay, kita bundarkan kepada pusingan yang paling hampir, iaitu 13. So seharusnya dia akan jadi 13 pusingan. Okay, so dia macam tu. Okay, so itulah jawapan yang sepatutnya. Bilangan pusingan lengkap yang minimum yang diperlukan untuk meliputi jarak pergerakan membulat sejauh 700 meter. Okay, so dekat sini diperuntukkan kepada kamu 4 markah. Okay, so diperuntukkan kepada kamu 4 markah. Untuk nombor 2 Roman ini 2 markah, nombor 1 Roman ini 4 markah. So kita tengok markah yang pertama muncul di mana. So ini adalah markah yang pertama. Okay, markah yang kedua muncul di mana apabila kamu buat proses bahagi. Okey. So markah yang kedua. So markah yang ketiga apabila kamu dapat jawapan. Okey, dan markah yang terakhir apabila kamu bundarkan kepada pusingan yang paling lengkap. Okey. So mungkin ada yang nak tanya, kenapa tak ambil 12? Kenapa ambil 13? Okey, ataupun mungkin cikgu yang nak tanya, kenapa dia ambil 12? Kenapa dia tak ambil 13? A few moments later. Seharusnya 13 sebab dia telah pun melewati ataupun melebihi 12 pusingan, 12.37. So paling kurang dia akan kita sebut sebagai 13 lah. Sebab kalau dia belum sampai 12, so kita akan ambil 12. So kali ini dia dah melebihi 12, so bermaksud dia kita ambil sebagai 13 pusingan. Itulah pusingan lengkap yang paling minimum, okey, untuk 700 meter. Selesai. Okay, so kita nak tengok soalan yang kedua. Okay, soalan yang kedua cikgu dah bagi jawapan dah dekat situ. Luas dalam meter kuasa 2 kawasan membulat yang dilalui oleh penumpang yang bermula di kedudukan J. So penumpang berada di kedudukan J sehingga ke kedudukan K. Okay, bermaksud dekat sini dia nak suruh kamu cari luas. Okay, dia nak suruh kamu cari luas. Okay, kenapa pula highlighter cikgu warna kuning ni? Okay, so dia nak suruh kamu cari luas. So rumus untuk luas bulatan adalah pi J kuasa 2. So itu adalah rumus untuk luas. So jangan tertukar Allah. So jangan tertukar. Untuk perimeter dia adalah 2 pi J. So untuk luas dia adalah pi J kuasa 2. So dua rumus yang seakan-akan sama tapi lain sebenarnya. Okay, so untuk luas pi J kuasa 2, untuk perimeter ataupun ukur lilit dia adalah 2 pi J. So untuk soalan bulatan biasanya 2 soalan ni je, okay, yang dia akan tanya. So dia suruh kamu cari luas untuk daripada J sehingga ke K. So J sehingga ke K seharusnya 180 darjah sahaja sebab dia adalah separuh bulatan daripada J nak kepada K hanyalah separuh bulatan. So kita ambillah rumus pi J kuasa 2 dekat sini. So kita tulis tapi kita letakkan terlebih dahulu 1/2 ataupun 180/360. Okay, kenapa kita mulakan dengan 180/360? Kerana dia adalah separuh bulatan. Kalau kamu tak letak nilai ni, dia menganggap, soalan menganggap kamu mengira untuk satu bulatan penuh. So seharusnya 180/360 ataupun kamu nak tulis sebagai 1/2, boleh mana-mana. So pi 22/7 sejari ataupun J 9 kuasa 2. Okey, so yang inilah ya penyelesaian dia yang sepatutnya. So kalau ikutkan, buatlah proses darab. Okey, so kamu kiralah, buatlah proses darab. Okey, so cikgu malas nak tekan kalkulator sebab cikgu mengandaikan kamu dah buat sepatutnya. So kamu akan dapat jawapan 891/7. Okey, nak tekan kalkulator pastikan menggunakan bracket. So dapatlah 127.29 meter kuasa 2. Okey, so mungkin ada murid yang nak tanya
rumus ataupun bukan rumus tetapi unit. Okey, unit. Mungkin ada yang nak tulis, mungkin ada yang tak nak tulis. Seharusnya unit kamu dah ada dalam soalan. Okey, sekiranya kamu tak tulis unit dekat sini sekalipun, dia dah mengandaikan kamu bagi dalam unit yang sepatutnya lah. Tetapi seelok-eloknya tulislah dia punya unit kerana unit telah pun diberi. So kamu just tulis sahaja. Selesai untuk soalan ini. So kita tengok markah dia 2 cikgu cakap tadi. So markah dia yang pertama duduk dekat sini, 1 markah. So markah yang kedua dekat sini. Okey, so mana-mana kamu nak buat boleh, sama ada pecahan tak wajar, pecahan wajar ataupun perpuluhan. Ikutlah mana-mana. Tulis salah satu je, tak perlu tulis dua-dua. Okey, tulis salah satu saja. Maka selesailah 6 markah yang pertama untuk soalan 17A. Okey. So mungkin ada yang nak tengok jawapan full. Okey, so cikgu dah bagi jawapan. So cikgu tunjuk jalan kira. Okey, so ini adalah perimeter, so ini adalah luas. So selesai. Kita nak tengok soalan B. Tak faham tanya Kalau tidak memang cikgu jalan je. Okey. So untuk B, nampak panjang dekat situ soalan dia. Kita baca sedikit. Kamal telah menaiki roda Ferris dan beliau mendapati bahawa roda Ferris itu mengalami pecutan seragam setiap kali mula bergerak sehingga mencapai kelajuan 10 meter second negatif 1. Kemudian roda Ferris itu akan mengekalkan kelajuannya itu dan hanya akan memperlahankan sehingga berhenti seketika dan jika ada penumpang baru yang ingin menaikinya. Rajah 17B menunjukkan graf laju masa bagi pergerakan Kamal ketika menaiki roda Ferris tersebut dalam tempoh 22 saat. Soalan masih lagi berkaitan dengan roda Ferris tapi kali ini dia bagi dalam bentuk graf. So ketahuilah bahawa yang tadi adalah bab bulatan, bab 5 tingkatan 2. So kali ini berkenaan dengan graf ini adalah bab 7 tingkatan 4 di bawah tajuk graf gerakan. Okay, so ini adalah bab di tingkatan 4 berkenaan dengan graf laju masa. Okey, so kalau kamu tengok dekat sini graf kamu dia menaik, kemudian dia mendata, dia menurun. Kemudian dia mendata, menaik balik, mendata dan menurun. Okey, kalau kamu tengok dekat sini, dia kata roda ini dia mengekalkan kelajuan, okey, dia memperlahankan sehingga berhenti seketika jika ada penumpang baru yang ingin naik. So kalau ikutkan, kalau kita tengok daripada graf, ini sebenarnya dia semakin memecut. Roda Ferris ini semakin memecut, kemudian dia berada dalam kelajuan yang seragam. Kemudian dia memperlahankan sebab dia nak ambil orang dekat sini. Kemudian dia pecut balik, kemudian dia laju seragam, kemudian dia perlahan semula. So itulah yang kamu dapat. Okey, daripada ayat daripada atas ni lah. Okey. So kita nak tengok yang pertama. Hitung tempoh masa dalam saat ketika roda Ferris itu bergerak dengan laju seragam buat kali pertama. So apa yang dia nak? Dia nak tempoh masa. Okay. So dia nak tempoh masa. Okay. So dia nak tempoh masa dekat sini. So dia nak masa lah. Okay. So masa buat kali pertama. So kali pertama. So laju seragam. Okay, seragam ketahuilah bahawa apabila sebut tentang perkataan seragam, dia adalah graf mendatar. Okay, so dia adalah kawasan mendatar. So itu adalah seragam lah. So mendatar dalam graf kamu hanya ada 2 tempat, di sini 1, di sini 1. Yang bawah ni pun mendatar juga sebenarnya. Okay, tetapi mendatar dekat sini dia bukanlah kelajuan, tetapi dia berhenti dekat sini. Kalau kamu faham daripada ayat tadi. So yang pertama masa mendatar dekat sini, yang kedua dekat sini. Okay, so kamu nak yang pertama. So apabila yang pertama dekat sinilah kawasan yang sepatutnya. So kita ambillah daripada minit yang keempat ataupun 4 saat dan juga 7 saat. Okay, so kamu tengok dekat sini 7 tolak 4 seharusnya jawapan dia adalah 7 tolak 4 sama dengan 3 saat. So itulah jawapan kamu yang pertama. Sebab dia kata dia nak tempoh masa, dia bergerak dengan laju seragam untuk kali yang pertama. So ini masa dia daripada 4
sehingga masa yang ke-7. Maka 3 saatlah pergerakan dekat situ. So selesai. So itulah satu markah yang pertama. Okey, so itulah satu markah yang pertama. Okey, yang kedua. Nyatakan apakah yang berlaku pada saat ke-10 hingga saat ke-12. So apakah yang berlaku pada saat ke-10 sehingga ke-12. So cikgu dah cakap tadi, daripada ayat dekat sini, dia kata dia memperlahankan sehingga berhenti sebab dia nak ambil jika ada penumpang baru. So maksudnya dia nak ambil penumpang yang barulah. Okey, so apa yang berlaku daripada 10 ke 12, kalau ikutkan cikgu boleh cakap kamu punya roda Ferris ini, okey, roda Ferris ini tidak bergerak. Boleh juga cikgu tulis macam tu. Okey, tidak bergerak. So pastinya dia nak mengambil orang, dia tidak seharusnya bergerak lah. Okey, so apa yang tidak bergerak? So kena tambah sikit roda Ferris. Okey, so roda Ferris tidak bergerak. Okey, so tulislah macam tu. Okay, so dia tidak mahukan sebarang pengiraan, cuma apa yang kamu boleh nampak dekat sini, roda Ferris ini tidak bergerak. Okay, so selesai. So itulah markah yang kedua. Okay, satu markah seterusnya. Okay, selesai. Okay, yang ketiga, hitung kadar perubahan laju. Okay, kadar perubahan laju. Kadar perubahan laju ini bermaksud kecerunan. Okay, sebenarnya untuk kadar perubahan laju, bermaksud kecerunan. So kecerunan untuk 4 saat yang pertama. Okey, so 4 saat yang pertama duduk di belah mana? So 4 saat yang pertama duduk di sini. Okey, daripada 0 sehingga 4. So itu adalah 4 saat yang pertama. So apa yang kamu nak kena cari? Kecerunan. So kecerunan kamu seharusnya kita akan guna koordinat. So itulah kecerunan. Kecerunan kamu bermula daripada sini iaitu 0, 0 sehingga dekat sini iaitu 4, 10. Okey, so itu yang kamu ada. So kita nak kira kecerunan X1, Y1, X2, Y2. Okey, so seharusnya itu yang kamu ada sebab untuk mengira kecerunan. Okey, so untuk mengira kecerunan kita seharusnya menggunakan rumus. Okey, cikgu tulislah kat atas ni rumus untuk soalan nombor 3 iaitu rumus kecerunan Y2 tolak dengan Y1 per X2 tolak dengan X1. So ini adalah rumus untuk mengira kecerunan. Okey, dalam kes ini adalah kadar perubahan laju. Kadar perubahan laju bermaksud kecerunan. Okey, so inilah dia. So aplikasikanlah rumus yang telah pun diberi. So Y2 kamu ialah 10, so Y1 kamu ialah 0. Bermaksud 10 tolaklah dengan 0 per. Okey, so cikgu pindahkan nombor 3 dekat sini tak berapa nampak dah duduk di bawah. So Y2 10, Y1 0, 10 tolak 0, kemudian X2 ialah 4. X1 ialah 0. So 4 tolak 0. So kamu ada 10 per 4. So boleh dikecilkan seharusnya. Ataupun mungkin kamu nak guna perpuluhan terus. 2.5 meter second negative 2. So itulah jawapan yang sepatutnya. Okey, kadar perubahan laju. So inilah jawapan yang sepatutnya. 2.5 meter saat negatif 2. Okey, so ada 2 markah dekat situ. Daripada skema yang cikgu tengok ada 2 markah. So markah yang pertama apabila kamu aplikasikan rumus kecerunan. Markah yang kedua adalah daripada jawapan. Okey, boleh ke? Kita dah sampai soalan nombor 17.3 Roman. Okey, mungkin boring sikit petang ni. Sebab dah mungkin enjin dah lama tak panas, cuti. Tapi ada juga yang ada kelas tambahan Okey, boleh diteruskan? Okey. Boleh. Okey, kita tengok soalan yang keempat Roman. Hitung jumlah jarak. Okey, so soalan jumlah jarak.
Okay, mungkin kamu tak pernah nampak, so zoom lah sikit. So jumlah jarak yang dilalui. Jumlah jarak ini sinonim dengan luas bentuk ataupun luas bawah graf. Okay, so jumlah jarak ini bermaksud luas bawah graf. Kalau kadar perubahan laju yang tadi bermaksud kecurunan. So dekat sini dia nak jumlah jarak yang dilalui oleh 22 saat tersebut. So 22 saat, so bentuk dua-dua ni lah. Okay, dekat sini kamu ada 6 bentuk. Cikgu boleh nampak sebagai 6 bentuk. Bentuk yang pertama trapezium. Okay, kemudian segi empat, kemudian, trapezium pula, segitiga. Okay, segitiga, kemudian kamu ada segi empat, kemudian kamu ada segitiga, kemudian ada segitiga lagi sekali, kemudian kamu ada segi empat, kemudian kamu ada segitiga. Okay, so kamu ada 6 bentuk. Mungkin ada yang nak pakai trapezium terpulang, teruskan. Tapi cikgu nak pakai macam ni supaya senang nak guna. Okay, ada 6 bentuk semua sekali. So ada 4 segitiga dan 2 segi empat. So apa yang perlu dibuat, dia suruh kamu kira jarak. So jarak bermaksud luas. Okay, so kena kira lah ke semua luas yang ada. Okay, yang pertama bentuk dia macam tu. Okay, tambah dengan yang kedua bentuk dia macam ni. Okay, so yang ketiga bentuk dia macam ni. Okay. Okay, kemudian cikgu tarik sikit. So bentuk yang keempat, ke nak tulis bawah. So 4, bentuk macam ni. Okay, kemudian 5. Cikgu tarik dulu. Okay, bentuk macam ni. So kemudian 6. Alright, so kamu ada 6 bentuk. So kita nak kena kira ke semua luas-luas ini. So kita masukkanlah maklumat. So yang ini jarak dia ialah 4. Okay, yang segitiga yang pertama jarak dia 4, ketinggian dia adalah 10. So seharusnya dia adalah 4, 10. So yang ni ketinggian dia masih juga sama, 10, tapi yang di bawah ini seharusnya 3. Okay, sebab 4 tolak 7 ataupun 7 tolak 4, 3. Okay, so yang sebelah sini kalau ikutkan 10 tolak 7 juga 3. Okay, so kamu ada ketinggian 10. Kemudian kita teruskan lagi bentuk yang ini. So ini jarak dia bawah dia adalah 2, ketinggian dia adalah 10. So 2, so ini adalah 10. Kemudian yang ini jarak dia seharusnya 14 sehingga 19 ialah 5. Okay, so 5, ketinggian dia 10. So ini ketinggian 10. So berapakah jarak dia dekat sini? 19, 20, 21, 22. So seharusnya 3. Okay, so kamu ada bentuk-bentuk macam ni. So apa yang hendak dilakukan seharusnya kiralah rumus. Okay, gunalah rumus. Rumus segitiga adalah 1/2 darab 4 darab 10. 1/2 darab panjang ataupun 1/2 darab tapak darab tinggi. So yang ni cikgu rasa tak ada masalah sangat. Seharusnya 30 sahaja nilai dia. Okay. So macam tu. So yang ini seharusnya kamu akan dapat 15. Okay. So ini 15. So ini seharusnya 10. So ini 50. So ini seharusnya 15. Okay. So tambahlah ke semuanya sekali. So berapakah jawapan yang sepatutnya? Ada yang nak tolong cikgu? Ada yang dah cuba mengira? Berapakah jawapan sepatutnya? Saya Ya, saya berapa? rasa 135. 135. Adakah anda pasti? Sebab cikgu kira dapat 140. 140. Okay, mungkin ada tertinggal lah tu kat mana-mana nilai 5. So hati-hati Basil. Bukan apa, bila dah dihantar skrip jawapannya nanti, tidak boleh diundur masanya. Okay, so seharusnya 140. Okay, kira baik-baik, hati-hati, jangan gelojoh. Okay, so itu adalah jawapan. Okey, cikgu. Alright. Tak apa. Terima Terima kasih atas percubaan. Tak ada masalah, kita belajar. Okay, sama-sama belajar. Cikgu pun mesti belajar juga.
Okey, so kita nak tengok markah dia ada 3 markah dekat sini. Seharusnya kamu mengaplikasikan ke semua rumus ini layak diberi 2 markah. Okey, janji jangan ada kesilapan. Salah satu, mungkin ada salah satu yang silap, so dapat 1 markah je lah. Okey, tapi kalau betul semua, ke 6 seharusnya 2 markah dan markah yang terakhir adalah daripada jawapan. Okay, so itulah 3 markah. So kita dah ada berapa? Kat sini 9 total dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bermaksud soalan yang terakhir ini adalah 2 markah. Okay, dia suruh kamu huraikan apakah yang berlaku ataupun huraikan pergerakan roda Ferris tersebut dalam tempoh 8 saat yang terakhir. Okay, kita tengok 8 saat yang terakhir duduk di mana. Okay, kalau kamu tengok dekat sini, kita nak mencari 8 saat So kat sini tadi 3. So dekat sini 5. So rupa-rupanya dekat situ saja 8 saat yang terakhir. Okey. So kalau kamu tengok 22 tolaklah dengan 14, so dapat 8. So 8 saat yang terakhir, so kamu tengok apakah yang berlaku. Graf ini mendatar, kemudian graf ini menurun. Okey, so apa yang kita boleh cakap dekat sini? Okey, kamu tengok macam mana cikgu buat ayat. Sebab nombor 2 tadi dia suruh buat ayat, nombor 5 ni pun lebih kurang lah dia suruh buat ayat. Okay, kalau kamu nak buat pengiraan terpulang lah, tapi cikgu rasa cukup dengan sekadar ayat. So apa yang dia suruh kamu huraikan pada minit ataupun boleh kita kata 5 saat pertama. Okay, 5 saat pertama roda Ferris, cikgu tulis sebagai RF sahaja. So 5 saat pertama roda Ferris bergerak dengan laju seragam. Bergerak dengan laju seragam. 5 saat pertama ataupun kamu nak sebut daripada masa yang ke-14 sehingga masa yang ke-19 boleh. Masa yang ke-14 sehingga masa yang ke-19 roda Ferris bergerak dengan laju seragam. Dan kemudian kalau ikutkan cikgu guna dan 3 saat berikutnya. 3 saat berikutnya ataupun 3 saat terakhir lah. 3 saat terakhir. Ayat tu tak apa penting sangat sebenarnya, dia punya grammar ataupun tata bahasanya, tapi apakah yang cuba kamu nak sampaikan ataupun kata kunci yang terdapat di dalamnya, itu yang seharusnya kena tepat. So 3 saat terakhir roda Ferris mengalami nyah pecutan. So kalau graf kamu menaik bermaksud dia memecut. So kalau dia menaik bermaksud dia memecut pecutan. So apabila dia menurun kita panggil sebagai nyah pecutan ataupun dia semakin perlahan. Pecutan dia semakin perlahan ataupun kita kenal sebagai nyah pecutan. So dekat sini ada 2 markah. So inilah markah yang pertama, dia kata laju seragam. So yang kedua berkaitan dengan nyah pecutan. So cikgu dah kata dia tidak pentingkan sangat grammar ataupun tata bahasa di dalam ayat, tapi yang mustahak adalah apa yang kamu cuba nak sampaikan itu ada di dalam skema jawapan. So kamu boleh guna pada saat yang ke-14 sehingga saat yang ke-19 roda Ferris bergerak dengan laju seragam, dan pada saat yang ke-19 sehingga saat yang ke-22 roda Ferris mengalami nyah pecutan juga boleh, tak ada masalah. Pertama dan juga terakhir ni tak ada masalah. Nak ikut-ikut, tak nak ikut terpulang. Kamu ada bahasa, mungkin kamu pun pandai bahasa Melayu, so buatlah karangan sendiri. Janji matematik dia berkenaan dengan kata kunci. So selesai. So itulah markah dia 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So maka cukuplah 9 markah untuk soalan 17B2. Jadi, jangan lupa untuk like sebagai tanda anda memperoleh ilmu daripada tontonan ini. Tinggalkan komen untuk sebarang penambahbaikan dan seterusnya subscribe untuk tidak ketinggalan video-video yang baru.
Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.